Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 47 Al-Quran. Al-Quran muka surat 47, Surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira kepada Ustaz Nu'man Bashir. Bukan Luqman tu, Nu'man Bashir. Dia tulis Luqman ni. Dia sayang sungguh dengan Luqman ni. Ida Nurushima, ahlan wa sahlan. Sazali kami, insyaAllah, ahlan wa sahlan. Orang Jawa ni, Zahara Hussein, Saliza Abdul Samad, ahlan wa sahlan. Kak Mila, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak mulakan salli ala sayyidina Muhammad, tafsiran daripada ayat. Ayat ke 275. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang makan, yakni mengambil riba. Jadi ya'kuluna dengan maksud mereka makan. Nuraini nama dia Nu'man Bashir. Nu'man Bashir. Nu'man Bashir ni nama seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi SAW yang ada satu hadis yang riwayatkan oleh sahabat Nabi SAW nama Nu'man Bashir ni, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Hadis tu panjang cerita tentang halal haram syubhah. Tu dia diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi nama dia Nu'man Bashir radhiyallahu anhu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebut sebagai alladzina ya'kuluna riba, siapa yang makan riba. Yang disebut makan riba. Makan riba ni ulama mentafsirkan dia sebagai mengambil riba, mengambil riba. Salli ala sayyidina Muhammad. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
dia tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Tu dia sampai macam tu. Allah ibaratkan macam mana orang kena rasuk syaitan ni. Macam mengamuknya dengan apa, orang tak boleh nak kontrol dia, dia tak boleh nak kontrol diri dia sendiri. Kan salli ala sayyidina Muhammad. Dekat dalam tu ada ni charger ni. Jadi subhanallah, Allah gambarkan orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad makan riba ni macam dia berdiri ni macam orang yang kerasukan syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, lantaran tekanan penyakit gila. Subhanallah. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ataupun yakni mereka berpendapat bahawa sesungguhnya jual beli itu sama aja dengan riba. Dia pegang tu. Di pendapat dia, pasal apa dia jadi macam tu? Macam orang gila, macam orang kerasukan syaitan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mami Ara, first time, thank you, Masya Allah, terima kasih Mami Ara sudi untuk bersama-sama dengan kita, dan kita untuk sahabat-sahabat sekalian yang masih belum maklum, pada setiap hari kita akan sallallahu alaihi wasallam Muhammad baca kitab tafsir Al-Quran. Di idea dan tujuan dia ialah supaya kalau mampu seluruh daripada Al-Quran itu kita nak khatam dia dengan tafsiran. Kita nak khatam 30 juzuk Al-Quran dengan tafsir. Oh, seronok tuan-tuan kalau dapat kita khatam seluruh Al-Quran dengan tafsir. Azizah, Masya Allah, Azizah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Markam daripada New Jersey, Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dura, Sabahun Nur, Rusnan Marjan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Ismail. Laila Jali, Khairul Ikmal Aziz, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Sarima Mahmud, Nurmala Muzil. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Okey, kalau boleh kita nak khatam seluruh Al-Quran dengan tafsiran. Jadi saya nak tuan-tuan kalau boleh setiap hari 6.30 pagi tuan-tuan kita sama-sama baca Al-Quran dan kita sama-sama untuk membaca tafsiran daripada ayat. Setiap hari paling kurang satu ayat kita nak tafsir dan habis semua subhanallah salli ala sayyidina Muhammad sampai nanti sempurna 30 juzuk kita dengan tafsiran Al-Quran insya-Allah. Amin amin ya rab. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa dia jadi macam orang yang kerasukan syaitan, macam orang gila ni? Pasal apa? Sebab dia berpegang dengan pendapat sesungguhnya jual beli itu sama aja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad terus berdiri, yakni dengan mengambil riba tersebut, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, yakni sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali yakni mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Atafiq Sulaiman, ya, kuliah tafsir ini kita upload dalam YouTube Media Al-Faizin insya-Allah. Dan setiap hari insya-Allah kita akan upload. Tuan-tuan, tujuan kita upload dalam YouTube ni supaya orang boleh search, cari oh tafsir ayat ni ada tak? Ada, boleh search. Jadi sallallahu alaihi wasallam kita akan usahakan untuk setiap hari setiap ayat yang kita tafsirkan itu kita akan uploadkan ke dalam Facebook ataupun dalam YouTube supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita boleh buat reference dan kita boleh tengok balik nanti insya-Allah. Baik, itu tafsiran daripada surah kedua, yakni surah Al-Baqarah ayat 275 berkaitan dengan riba. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pada muka surat kalau sallallahu alaihi Muhammad ni tafsir Ibnu Katsir yang saya pegang ni pada muka surat lah ni 518. Jilid yang kedua dah. Jilid kedua dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey nah? Baik. Pada ayat sebelumnya ni tafsiran dia, tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan perihal orang-orang yang saleh, iaitu orang-orang yang nafkahkan hartanya, mengeluarkan zakat, orang-orang yang berbuat baik serta bersedekah kepada orang-orang yang memerlukannya, juga kepada sanak kerabatnya dalam berbagai waktu dan keadaan. Maka setelah itu pula Allah menyebutkan perihal orang yang memakan riba dan memakan harta orang yang lain dengan cara yang batil.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad, serta berbagai bentuk syubhat. Allah dah cerita dah tentang amalan-amalan kebaikan, orang yang sedekah, orang yang bagi bantuan sebagainya, waktu sembunyi, waktu gelap, waktu cerah, waktu terang, waktu siang, waktu malam, secara sembunyi, secara terang-terangan. Allah cerita semua kebaikan. Ni nak masuk pula perangai orang tak baik. Apa dia? Orang-orang yang makan daripada riba. Ana Sofia, alhamdulillah, Alhamdulillah, Rosna Abdul Rahman, Ibnu Junudin Nurdin Muridah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuhaila, waalaikumsalam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni nak cerita tu dah. Pada ayat ini Allah menggambarkan keadaan mereka. Tengok nah, apa yang dimasukkan pada ayat ini? Pada ayat ini Allah menggambarkan keadaan mereka ketika dibangkitkan daripada kubur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian berdiri dan digiring sampai ke tempat dikumpulkannya semua makhluk. Macam mana keadaan dia? Orang yang makan riba ni bangkit di padang mahsyar nanti macam mana? Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Allahu Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Orang-orang yang makan ataupun mengambil riba ni tidak akan berdiri nanti melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan, lantaran tekanan penyakit gila dia. Bangkit di padang mahsyar macam orang kena rasuk syaitan, macam orang gila, orang tak boleh nak kawal dia, menggelupuk seorang-seorang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu hati-hati nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yakni ketika mereka dibangkitkan daripada kubur pada hari kiamat, mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang menderita penyakit anjing gila. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ataupun seperti syaitan merasukinya. Hal ini menunjukkan bahawa keadaan mereka pada ketika tersebut sangat buruk, sangat teruk. Tuan-tuan, ingat elok nah. Kalau bila sebut tentang riba, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa saja urusan, kalau urusan itu terkait riba, tinggal. Ingat ni Nabi Allah pesan awal-awal, mula-mula ayat Allah cerita, sebelum ayat nak cerita tentang riba, nak cerita tentang larangan riba, Allah cerita dulu macam mana keadaan orang yang beramal dengan riba bangkit di padang mahsyar. Allah cerita kesan dia dulu. Nanti di padang ni bukan kat dunia ni, dekat akhirat. Sebab tu orang Islam kalau sebut tentang, bila sebut tentang muamalah ni, tak payah duk tanya dah, ni yang ni konvensional ke Islamik? Tak patut tanya aku tu dah. Betul kan? Pipi kat bank nak buat loan Ustaz, cik nak buat loan yang konvensional ke yang Islamik? Sana nak fikir, nak tanya Ustaz, yang Islamik dengan loan, yang Islamik dengan yang konvensional ni yang mana murah lagi? Tak patut orang Islam tanya lagu tu. Tidak ni. Pasal riba tak boleh. Nanti Allah akan celah ayat-ayat berikutnya macam mana Allah mengisytiharkan perang kepada orang yang beramal dengan riba. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dia tak cerita lagi hidup kat dunia, kat akhirat dia bangkit menggelupuk macam orang yang kena kerasukan syaitan. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Ingat tu elok. Baik. Ibnu Abbas berkata, orang yang makan harta riba ketika dibangkitkan pada hari kiamat datang dalam keadaan gila dan tercekik. Pendapat yang serupa diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Auf bin Malik, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Rabi' bin Anas, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan radhiyallahu anhum. Diceritakan bahawa berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan ataupun mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Hasan, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan berpendapat bahawa kelak di hari kiamat mereka tidak dapat berdiri sebenarnya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibnu Abi Najih daripada Mujahid, Ad-Dahak dan Ibnu Zaid rahimahullah. Hum ajma'in. Nuridah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarifah Khatijah, alhamdulillah. Syamsuri Ismail, waalaikumsalam. Ini Abdullah NR Aqidah. InsyaAllah ni peringatan-peringatan. Beringat elok-elok. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada hadis, daripada sebuah hadis daripada Abu Bakar, daripada Abi Maryam yang meriwayatkan daripada Dhamrah
bin Hanif daripada Abu Abdillah Ibnu Mas'ud daripada ayahnya bahawa dia membaca ayat ini dengan bacaan berikut. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila, yakni di hari kiamat nanti, dengan adanya tambahan yaumul qiyamah. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia mengatakan bahawa kelak di hari kiamat dikatakan kepada orang yang makan riba. Di hari kiamat nanti, Ibnu Jarir sebut, Ibnu Abbas kata, di hari akhirat nanti orang-orang yang makan riba ni dia akan dipanggil dan dia akan dikatakan kepada dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ambillah senjatamu untuk perang. Disuruh di hari kiamat ni bukan dekat dunia ni. Dia kata, ambil senjata kamu untuk perang. Pasal apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian dia membacakan firman Allah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu terjadi ketika mereka dibangkitkan daripada kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis Abu Sa'id yang menceritakan tentang peristiwa Isra', sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis tersebut terdapat dalam penafsiran surah Isra'. Disebutkan bahawa ketika melakukan Isra', Rasulullah SAW menjumpai segolongan kaum yang mempunyai perut besar seperti rumah. Allah Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Nah, bila kita terbaca atau kita dengar tentang benda-benda yang kita tak mau dapat benda yang macam tu, kita nak minta perlindungan daripada Allah, kita kata na'udzubillahi min dzalik ataupun a'udzubillahi min dzalik, aku minta berlindung. Na'udzu maksud kami semua, kita ramai-ramai minta berlindung dengan Allah daripada yang demikian itu. Salli ala sayyidina Muhammad. Boleh faham tak? Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, Nabi nampak apa waktu peristiwa Isra' Mi'raj ni? Nampak orang yang perut dia besar macam rumah. Perut dia besar seperti rumah. Kemudian baginda bertanya kepada Jibril mengenai peristiwa tersebut. Lalu dikatakan bahawa mereka adalah pemakan-pemakan riba. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam hadis yang sangat panjang. Allahu Rabbi, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, perut macam apa? Perut besar macam rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni. Masalahnya dekat akhirat ni, tuan-tuan, tak mati-mati dah. Kalau kat dunia ni orang panggil perut busung. Perut busung kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Perut busung. Kata orang buat. Orang buat santau lah macam-macam kan. Perut busung ni kalau biasanya kalau perut naik macam tu, dia terkait dengan masalah hati. Ada penyakit, bukan dia penyakit hati ni, penyakit ni. Dia ni dengki ke orang ni, penyakit hati ni, bukan itu. Sakit dia ada penyakit di hati dia. Penyakit liver nanti kan. Penyakit liver dia. Jadi antara dia punya simptom dia adalah perut dia membusung. Jadi yang saya semat Afaizi. Insya-Allah rindu nak dengar face to face. Ni pun kira macam face to face jugalah ni. Cuma saya aja tak nampak sana, nampak sini kan. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dekat akhirat perut dia membusung, membesar sampai jadi sebesar rumah. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nazim tanya, adakah bank-bank yang gunakan sistem perbankan Islam ini bebas daripada riba atau hanya untuk mengaburi dengan nama Islam? Sebab konsep dengan konvensional sama aja, cuma tukar nama Islam. Tak sama sebenarnya. Tak sama. Dia ada kaedah-kaedah, dia macam kaedah-kaedah helah untuk keluar daripada sallallahu alaihi wasallam Muhammad urusan riba yang sebenar. Dia salah satu daripada option yang kita ada. Lah ni di antara benda yang memang haram ataupun benda yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nah ulama-ulama menggunakan helah-helah tertentu untuk keluar daripada yang jelas haram tersebut. Maka tu option yang kita ada. Itu je pilihan yang kita ada. Maka kita kena ambil. Macam hari tu bila KWSP buat investment apa dia panggil apa? Islamic, KWSP buat apa tu ni yang akaun Islamik kan? Akaun Islamik tu. Orang Islam
tak payah bincang, tak payah minta sepatutnya. Orang Islam sepatutnya tak payah duk tanya, kalau yang ni tak payah tanya dah. Patutnya kena ambil dah. Pasal apa? Pasal dulu kod tak ada, lah ni dah ada, kena ambil. Faham tak ni? Dia boleh tanya dulu ni, kalau ni sagi apa risiko dia, kalau ni macam la subhanallah Ustaz Ismail. Kalau tak ada, dulu memang dulu mana ada akaun Islamik dulu kan. Semua dulu akaun satu jenis tu je, maka tak ada pilihan. Tak ada pilihan, kita tak ada option. Tapi bila ada option, dah tak boleh dah. Dah tak boleh dah. Tak boleh faham dah salih ala Sayyidina Muhammad. Muhammad Azmir tanya, Ustaz, kalau kita langgar PKPB apa hukumnya? Aduh, subhanallah. Tu lari tajuk sikit. Lari tajuk salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi subhanallah salih ala Sayyidina Muhammad. Nazatul Naina Hikmah PKB, surah online, kuliah online berjalan almost setiap masa. Viewer pun satu dunia, alhamdulillah. Itu di antaranya salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, antara kelebihan daripada hikmah di sebaliknya. Pelangi sepi, masya-Allah salih ala Sayyidina Muhammad. Namai sini ahlan wa sahlan. Ani Hussein daripada Singapura, sahabat-sahabat kita daripada Kota Singa, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tuan-tuan, ni bila kita duduk macam ni, tuan-tuan, ni sahabat-sahabat kita ni semua-semua ni. Duduk tengok ni, saya kenal banyak orang. Saya kenal banyak, saya duduk pergi ceramah maraton tuan dulu sebelum dia PKP ni, jemputan ni seluruh Malaysia. Kadang ada juga di luar negara, pergi sampai Singapura, pergi Brunei, pergi salih ala Sayyidina Muhammad Indonesia. Tapi jarang kita nak kenal sampai macam tahu nama, macam nak ni. Tapi lah ni walaupun kita buat secara online macam ni, tapi tak pernah, dengan keadaan tak pernah berjumpa, tak pernah, tapi saya dah kenal ramai orang. Nah, salih ala Muhammad. Saya kenal ni Siti Fatimah ni, saya kenal salih ala Muhammad. Kenal kat Lami lah. Kan salih ala Jawahirdin, tak pernah miss tiap hari. Coklat Cik Bangi, saya kenal. Kena kat sini lah, Salih Syamsuri Ismail, tiap hari ada, subhanallah Ismail. Tuan-tuan, ini nama-nama yang kita kenal, subhanallah. Rupa-rupanya ilmu ini dia menyambung silaturahim. Dia menyambung silaturahim, subhanallah. Dan nanti subhanallah, dan kita doakan supaya nanti kita akan masuk syurga sama-sama nanti. Amin kan? Kita ramai-ramai, kita masuk syurga ramai-ramai bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Pak Long Bikers Kulim, salih ala Muhammad. Nanti nak raid sekali. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Majah meriwayatkan, ni hadis daripada riwayat Ibnu Majah pula, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni riwayat Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ketika malam Isra aku menjumpai sekelompok kaum yang perut mereka sebesar rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dalamnya terdapat ular yang masuk daripada luar perutnya. Kemudian aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Jibril pun menjawab, mereka adalah pemakan harta riba. Hadis dhaif riwayat Ibnu Majah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni tambahan apa? Bukan sekat perut macam rumah. Ada ular pula yang masuk ke dalam perut dan keluar daripada perut dia. Na'udzubillahi min dalik. Hal yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan dan Affan. Keduanya meriwayatkannya daripada Hamad bin Salamah. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Samrah bin Jundub dalam hadis tentang mimpi yang cukup panjang. Disebutkan bahawa kami menjumpai sebuah sungai yang menurut dugaanku dia mengatakan sungainya berwarna merah seperti darah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Di tengah sungai tersebut terdapat seorang laki-laki yang sedang berenang. Sedangkan di pinggirnya ada seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan batu yang begitu banyak. Ketika lelaki yang ada di tengah sungai itu berenang mendekati orang yang ada di pinggir sungai, ia, yakni orang yang berenang itu, membuka mulutnya dan orang yang di pinggir sungai menyumbatkannya dengan batu. Faham tak ni? Kisah mimpi ni yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ni rahimahullahu taala, salli ala Sayyidina Muhammad. Pelangi sepi nak main duduk sini, boleh, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita menyediakan tempat pengajian untuk warga emas dan orang-orang yang telah pun pencen walaupun belum warga emas, walaupun dia warga perak, warga tembaga ke apa sebagainya,
Kalau dia pencen dan dia dah tak ada plan nak pergi mana-mana dah, dia nak tumpu untuk mengaji, yang kita sediakan rumah, duduk kat sini belajar tiap hari. Kalau dia masih, walaupun dia dah pencen tapi dia ada urusan lagi, dia nak pergi kerja lagi, nak berniaga lagi, yang ni kita tak option dia untuk main duduk dekat tempat kita ni. Pasal kalau pun nak duduk kat sini, dia kena ulang alik main mengaji setiap hari, dia kena ulang alik untuk sembahyang berjemaah setiap hari. Itu di antara undang-undang dia. Da'i Syafiqah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya-Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Allah Rabbi salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tuan-tuan, dalam kisah ni Imam Bukhari riwayat kisah apa? Kisah mimpi Samrah bin Jundub salli ala sayyidina Muhammad, yang diriwayatkan melalui Samrah bin Jundub bahawa salli ala sayyidina Muhammad ada satu mimpi sungai warna merah macam apa? Macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam darah. Ada pula orang sedang berenang tengah-tengah dia. Kemudian ada seorang pula yang duduk di tepi sungai. Orang tepi sungai itu himpun batu yang sangat banyak. Kemudian orang yang berenang tengah-tengah sungai ini berenang pergi dekat tempat, pergi dekat dengan orang yang duduk di tepi sungai itu. Dan bila dia pergi, dia buka mulut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, lalu subhanallah disumbatkan ke dalam mulutnya batu-batu. Disumbat batu. Demikian penafsiran, disebutkan dalam penafsirannya bahawa orang yang berenang tersebut ialah pemakan riba. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan ini merupakan sebahagian daripada hadis yang sangat panjang tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah Taala, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba." Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ataupun mereka berpendapat bahawa sesungguhnya jual beli itu sama aja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Faham tak Ustaz Ismat? Saya nak jawab soalan tu. Tempat kita ni di Bandar Baru Kedah. Bandar Baru Kedah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam mana nak masuk, nanti kita akan tolong reply sat komen tu, bagi nombor telefon yang uruskan bahagian kemasukan, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Amin amin, juju, mudah-mudahan kita sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya dalam ayat ni, mereka menghalalkan riba tiada lain kerana penentangan mereka terhadap hukum-hukum Allah dan syariatnya. Ungkapan ini bukan sebuah qiyas daripada mereka yang menyamakan riba dengan jual beli, kerana orang musyrik tidak menyukai, tidak mengaku adanya pensyariatan jual beli dalam Al-Quran. Kalaulah hal ini termasuk dalam bab qiyas, tentu mereka akan mengatakan sesungguhnya riba itu sebagaimana jual beli. Akan tetapi mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu sama aja dengan riba. Dengan kata lain, jual beli tidak ada bezanya dengan riba. Mengapa dia haramkan yang ini, yakni riba, dan dibolehkan yang itu, yakni jual beli? Ini merupakan bentuk penentangan mereka terhadap syariat, yakni ungkapan mereka bahawa jual beli itu sama dengan riba, namun itu dihalalkan dan ini diharamkan. Faham tak ni? Ya, masalah dia bukan mithlu dah, bukan seumpama dah. Dia kata sama. Dia kata riba dengan apa? Dengan jual beli ni sama. Maksudnya apa? Maksudnya penentangan. Dia tak boleh terima hukum tu. Faham ni Simon? Ada yang kata apa? Dia kata bukan sama, dia kata Said Simon, dia kata apa? Mislu. Dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina qiyas. Dia kata riba tu macam mana jual belilah tu qiyas. Ya. Alah lebih kurangnya lah sama aja. Tapi dia bukan kata lebih kurang, dia kata dia jual beli riba sama aja. Maksudnya apa? Maksudnya dia satu penentangan, dia tak boleh nak terima larangan Allah tentang riba tu. Dia tak boleh nak terima. Tina tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita mengaji tujuan dia apa? Supaya kita nak ubah diri kita untuk kita jadi lebih baik. Kalau Allah kata tak boleh, kita nak jadi orang yang disebut sebagai apa ni? Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang ta'abbudi, dia panggil. Ta'abbudi. Allah kata tak boleh lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata tak boleh lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata tak mau,
Allah kata jangan, janganlah. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Liz Liza kata tengah hiking kat Bukit Suling ustaz, dengar ceramah sambil hiking. Oh, ini memang real lah ni, subhanallah. Dan Sadiq Semat memang terbaik lah. Dan salih ala Semat sambil hiking dengar kuliah ni, kira Allah Rabbi, tuan-tuan, salih ala Semat ni. Maqaman Mahmuda ni. Kedudukan terpuji ni. Allahumma salli ala Semat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dia kita belajar ni salli ala Sayyidina Muhammad nak buat apa? Nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak keluar, nak jadi orang yang taat. Nabi sebut apa yang aku larang daripada kamu melakukan, hendaklah kamu tinggalkan. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah pada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Tuan-tuan boleh bayang tak salli ala Sayyidina Muhammad? Salli ala Sayyidina Muhammad. Snowy nak naik motor, silakan baik-baik naik motor tu, hati-hati sikit. Salli ala Sayyidina, mudah-mudahan selamat sampai. Jadi subhanallah, salli ala Sayyidina, Nabi sebut dalam bab larangan ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang hendaklah kamu tinggalkan. Nabi tak sebut mastata'tum. Mastata'tum ni apa ni? Sedaya termampu. Tapi dalam bab perintah Nabi kata salli ala Sayyidina Muhammad, ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu. Dalam bab perintah Nabi sebut saya termampu, tapi dalam bab larangan Nabi tak sebut pun saya termampu, dengan maksud kalau larang tinggal je tuan-tuan, tinggal je. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ini hadis riwayat daripada disampaikan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Nabi kata apa? Innal halala bayyinun, sungguhnya yang haram itu jelas. Wa innal harama bayyinun, sungguhnya yang haram itu juga jelas. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan ada di antara keduanya yang nama dia syubhah. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang ramai di kalangan manusia yang tak tahu tentang dia. Famanittaqa asyubahati faqad istabra'a lidinihi wa ardihi. Wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami. Siapa yang berjaga-jaga daripada yang syubhat ini, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Siapa yang mengambil yang syubhat, kemungkinan dia jatuh dalam yang haram. Tuan-tuan, hadis ni cerita apa? Untuk kita berhati-hati, bukan setakat yang haram, suruh kita berhati-hati dengan yang syubhat. Bila nak buat satu benda, muamalah ke, nak buat loan ke, nak apply ke, nak invest ke, tengok. Boleh ke tak boleh ni? Boleh ke tak boleh ni? Ulama ni kata boleh, ulama ni tak boleh pula. Majlis fatwa ni kata boleh, majlis fatwa. Buat apa waktu tu? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil yang sahih, yang tak meragukan kamu. Faham tak ni? Orang beriman dia macam tu kan. Sebab dia takut, salli ala Sayyidina Muhammad, dia takut sagi dia terjebak dalam benda yang haram. Ni jangan main-main kita duk baca takut bangkit macam orang gila, bangkit nanti di yaumul qiyamah macam orang yang kerasukan syaitan, tak boleh bangkit berdiri. Nabi SAW cerita perut busung macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, besar rumah, ada ular pula. Allah, takutlah tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tak? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Firman Allah, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini merupakan bentuk kesempurnaan kalam dalam rangka membantah ungkapan mereka yang menentang syariat. Padahal mereka tahu bahawa Allah telah membezakan hukum ini dan hukum itu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-hukumnya. Dan dia tidak memintai dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya. Sedangkan mereka, yakni hambanya, telah diminta pertanggungjawaban. Allah Maha mengetahui hakikat seluruh perkara serta masalahnya. Dia Maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi hambanya, maka diperbolehkan, dan apa yang membahayakan hambanya, maka diharamkan. Boleh faham tak? Allah buat penegasan. Mereka kata sama aja.
Allah kata tak. Allah kata Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kemudian kita pula duk kiuri. Pasal apa? Sama aja. Tengok yang ni orang ni nak untung lagu mana? Ni orang ni lagu mana? Seolah-olah macam Allah tak tahu apa yang Allah buat. Kita pula persoal macam takkan. Tuan-tuan faham tak ni? Allah tahulah apa dia buat. Allah lebih mengetahui hikmah di sebalik sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa keputusan yang telah Allah sallallahu alaihi wasallam buat. Allah putuskan dalam syariat. Allah Azza wa Jal lebih belas kasihan daripada belas kasihannya orang tua terhadap anaknya yang masih bayi. Maka dari itu Allah berfirman, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan daripada Tuhannya, lalu dia terus berhenti, yakni dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, yakni sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Artinya barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan Allah terhadap riba, kemudian setelah itu dia berhenti daripada muamalah riba, maka ia masih diperbolehkan mengambil apa yang dahulu yang dia lakukan sebelum adanya larangan tersebut. Hal ini dikarenakan firman Allah, afallahu amma salaf, Allah memaafkan yang telah lalu. Dia macam kita lah tuan-tuan ni, macam kita pagi ni kan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Roslina Abu Hasan kelas tafsir Ibnu Katsir ni setiap hari kau Ustaz? Ya, setiap pagi. Sebab kita nak mengkhatam Al-Quran dengan tafsir, insya-Allah. Da'i Syazwani, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, masya-Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ramai da'i dengan kita pada pagi ni. Baik, Allahumma salli. Kita sebelum ni tak tahu pun, kita waktu zaman jahiliah kita pergi apply loan, kita bukan tengok pun. Subhanallah, muslimat. Tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba pagi ni mengaji, bukan plan nak mengaji pun, entah buka-buka lagu mana, tak ada kawan dia tag dia, cerita apa pula ni, cerita riba, subhanallah. Dengar pula nanti bangkit macam orang gila, dengar pula perut busung macam rumah, takut. Macam mana ni? Baru tahu kata Masya Allah, aku punya loan hari tu rupanya loan konvensional lah, nak buat macam mana? Telefon, pergi telefon dekat bank. Assalamualaikum bank. Waalaikumsalam. Ni saya nak tanya ni pasal loan saya apply hari tu semua. Hari tu ni loan konvensional. Konvensional ke? Ada tak loan Islamik? Ada. Pasal apa tak offer kat saya hari tu? Ingat kot. Macam tu dia kata kita lajak pula tu. Lalu sallallahu alaihi wasallam dia kata, sallallahu alaihi wasallam, kalau macam tu boleh tak saya nak tukar pilong konvensional? Nak tukar macam tu tak boleh. Tuan kena settle loan ni, kemudian kita refinance balik, kita buat dalam apa? Islamik. Boleh macam tu? Allah sebut sallallahu alaihi wasallam, bila sampai pengetahuan kepadanya sallallahu alaihi wasallam, lalu apa dia buat? Tuan-tuan, dia berusaha untuk keluar daripada riba tersebut. Berhenti. Pergi ambil. Prinsipal dia macam mana? InsyaAllah prinsipalnya tak ada masalah apa-apa. Faham tak ni? Allah akan ampunkan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Pindah pi, buat yang baru. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata apa? Kalau nak refinance ni kena bayar top up sikit RM1,000. Pasal duk kira-kira tengok dia punya value ni banyak ni. Kalau ni tak cukup kena top up sikit RM1,000. Subhanallah. Tak apa, saya buat keluar RM1,000 ni kerana Allah dan Rasul. Saya tak mau nanti perang dengan Allah. Allah cerita ni, orang yang beramal dengan riba ni, Allah dan Rasul istiar perang kat dia. Saya tak mau nanti bangkit pada masa perut saya busung macam ni. Tuan tahu tak ni? Pergi marah pula dekat kawan tu. Kawan tu pun turi insaf, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bawa keluar walaupun sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, demi untuk kita nak jaga hubungan kita dengan Allah dan kita nak taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu kisah. Tapi panjang lagi. Nanti kisah tu kalau sempat lagi saya baca. Orang yang berkorban, orang yang korban diri dia sallallahu alaihi Muhammad sebab apa? Sebab nak jaga hubungan dia dengan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Cerita pilah. ada seorang sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama dia Syekh Sulaim. Dia duduk di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di kota Damsyik, di satu masjid, nama dia Masjid Taubah. Dia duduk mengaji kat dalam tu sallallahu alaihi wasallam, dan satu hari dia lapar sangat sampai ke tahap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Lapar sangat sampai rasa macam nak mati dah. Lapar sangat-sangat, tak ada makanan. Lalu tuan-tuan, tengah malam tu Allah, dia tak tahu buat apa, dia teringat ada rosah keringanan sikit untuk dia pergi cari makan. Dalam keadaan dia lapar sampai dia rasa macam nak mati dah. Lalu dia pun panjatlah ke atas bumbu-bumbu rumah. Bumbu rumah, sebab rumah dekat-dekat, dia panjat jalan ke atas bumbu rumah. Dan rumah orang Arab ni, dia dekat dapur dia tak ada bumbung. Dekat dapur, area dapur tak ada bumbung. Lalu subhanallah tuan-tuan, dia pun sampai-sampai dia bau satu masakan sedap. Dia pun turun kat dapur tu, dia tengok-tengok ada masakan jenis terung masak tu. Lalu tuan-tuan, dia pun ambil terung tu dan dia tokak. Yang tu tokak ni bahasa orang sini gigit. Orang ni dia pun gigit. Lalu sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia gigit, dia main into his sense. Aku ni belajar ilmu, aku ni orang duduk masjid, aku subhanallah saya tak patut aku buat macam ni. Dia gelisah. Lalu dia tinggal tuan-tuan, dia lari-lari balik ke tempat, ke masjid tu sambil menangis ni, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah aku silap lah, ya Allah aku tak patut buat macam ni, ya Allah aku tak patut. Lalu tuan-tuan, Allah SWT tuan-tuan, dia semayang taubat, dia minta ampun pada Allah. Sampai pagi tu tok guru dia mengajak, syekh dia main mengajak. Dia ni student, dia pelajar. Lalu tuan-tuan, dalam keadaan dia lapar ni, dia lapar ni, sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, habis kelas, tiba-tiba ada seorang perempuan masuk. Perempuan masuk pakai nikop cantik apa semua. Lalu saya jumpa dengan syekh dia, guru dia. Dia kata, Syekh sallallahu alaihi wasallam, saya ni bukan orang sini. Kami ni orang luar. Tapi dah duduk dekat sini. Suami saya telah meninggal dunia. Suami dia meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu tak ada siapa dah ni. Tak ada siapa dah. Tinggal saya dengan pak saudara saya yang sudah tua. Kami dua orang saja. Lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak Syekh saya tolong, boleh tak Syekh tolong cari rumah, tolong cari rumah pula, saya baca rumah, tolong carikan suami untuk saya. Gitu. Jadi Syekh pun Ustaz Ismail tengok siapa ni. Syekh mungkin dah cukup kota ke. Syekh pun tengok ada kat ujung sana ada seorang pegang perut dia, lapar kat belakang. Syekh Sulaim tanya, Sulaim kamu nak kahwin dengan dia? Tanya orang tengah lapar. Ya okey boleh. Boleh. Kahwin saya, lalu bagi kahwin lah. Kahwin insya-Allah. Lepas tu ikut dia balik rumah. Ikut dah. Balik ke rumah, tengok-tengok, Allah, rumah besarnya, subhanallah. Dia kata, apalah yang aku buat ni? Apalah yang aku buat ni? Semalam ni aku lapar sampai macam nak mati dah. Hari ni Allah bagi dekat aku ni, subhanallah, isteri dengan rumah besar ni. Masuk ke rumah dia tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isteri dia buka tu, lawa pula dah. Lawa pula, dia kata, ya Allah, apalah aku buat ni sampai Allah bagi kat aku macam ni, subhanallah. Lepas tu isteri dia kata apa? Abang nak makan? Lagi mau tanya. Ni dia lapar ni, nak makan subhanallah. Lalu dia pun tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pi masuk dapur. Masuk dapur tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Adi Rahman, sahabat ada berapa orang tanya pasal forex. Saya tak, nanti saya akan ceritakan tentang forex tu, salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan bincangkan apa ni, kalau ada kesempatan besok ke, saya akan kita akan combinekan fatwa-fatwa ulama berkaitan dengan forex itu insya-Allah. Lalu subhanallah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, isteri dia pun pergi ambil kat dapur, cedok terung tu, tengok subhanallah ada bekas gigit. Mak ni, dia pun bawa pergi, dia kata, abang masya-Allah, tengoklah ni, inilah pasal yang saya nak sangat orang tolong jaga saya. Ni siapa pula masuk dalam rumah saya, tokak terung saya ni? Kawan tuan-tuan dah raplah jingga dah. Macam mana ni, ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, akulah yang gigit tu. Dia kata, dia pun menangis-nangis. Dia kata kat isteri dia, salli ala sayyidina Muhammad, dia kata minta maaf lah. Dia kata sebenarnya tu saya lah tu semalam. Dia pun ceritalah kisah dia. Dia meninggalkan benda yang harus untuk dia tu. Dia rosah tu keringanan sebab dia nak jaga nyawa dia tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab dia takut pada Allah. Lalu tuan-tuan, dia tinggalkan sesuatu kerana Allah. Isteri dia kata apa? Abang tinggalkan ini kerana Allah. Allah bagi semua ni untuk abang. Dan dalam keadaan kita kadang-kadang macam tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita korban sikit untuk Allah, Allah akan bagi lebih kepada kita. Cuma kita tak sedar. Kadang-kadang bukan Allah ganti balik dengan duit. Kadang-kadang Allah ganti dengan anak yang solehnya, dengan sihat tubuh badannya, dengan berkat dalam kehidupannya. Paling hebat nanti bangkit masuk syurga Allah SWT.
Dalam keadaan kita nak jaga riba kita tu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita masih nak nak memujuk hati kita dengan apa yang Allah larang ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya dapat apa? Bangkit di padang mahsyar dalam keadaan perut membosong besar macam rumah. Gila macam sallallahu alaihi wasallam orang yang kerasukan syaitan. Kita faham tak ni sallallahu alaihi wasallam? Baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hal ini sebagaimana terkandung dalam sabda Nabi SAW ketika pembebasan kota Mekah. Rasulullah bersabda, dan seluruh riba jahiliah telah diletakkan di bawah kedua tapak kakiku, yakni dihapuskan. Dan riba yang pertama kali dihapus ialah riba Al-Abbas. Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk mengembalikan tambahan yang telah mereka ambil ketika jahiliah. Akan tetapi hal itu telah dimaafkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Dan baginya apa yang telah diambilnya dahulu, ini sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Sa'id bin Jubair dan As-Suddi berpendapat bahawa baginya apa yang telah lalu daripada perbuatan riba dan memakannya sebelum pengharaman riba. Ibnu Abi Hatim berkata daripada Ummu Yunus, yakni isterinya yang bernama Al-Aliyah binti Aifa, yang mengatakan bahawa Ummu Mahbah, yakni ibu daripada anaknya Zaid bin Arqam, telah bertanya kepada Aisyah isteri Rasulullah SAW, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau kenal Zaid bin Arqam? Aisyah menjawab, ya saya kenal. Kemudian Ummu Mahbah berkata, sesungguhnya saya menjual seorang budak seharga 800 secara atak, yakni dibayar tidak langsung, ini secara hutang lah. Kemudian dia memerlukan wangnya, maka saya membeli budak tersebut seharga 600 sebelum tiba masa pelunasannya. Faham tak? Beli harga 800, tapi bila dia nak perlukan duit, maka dia bayar 600 saja. Maksudnya lagi 200 itu macam riba lah. Gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Aisyah berkata, seburuk-buruk jual beli apa yang kamu lakukan tersebut, dan sungguh buruk apa yang kamu beli. Sampaikan, buruk pula dah. Buruk, bukan dia beli buruk. Sungguh buruk apa yang kamu beli. Sampaikan kepada Zaid bin Arqam bahawa semua pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW terhapus, dan jika dia tidak mahu bertaubat. Marah sungguh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia berkata, bagaimana pendapatmu sekiranya saya tinggalkan 200 dan saya ambil yang 600? Aisyah menjawab, hal itu diperbolehkan kerana Allah telah berfirman, faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan daripada Tuhannya lalu dia berhenti daripada mengambil riba, maka baginya apa telah diambilnya dahulu, yakni sebelum datang larangan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, athar ini sangat terkenal, bahkan dia menjadi dalil diharamkan jual beli ainah. Kemudian Allah berfirman lagi, waman ada, orang yang kembali mengambil riba. Ini kita akan sambung perbincangannya pada esok hari insya-Allah. Ini ayat ni kita berhenti separuh. Esok lagi kita akan sambung insya-Allah. Waman ada, siapa yang berhenti daripada ambil riba tersebut, apa yang Allah akan janjikan dan offerkan kepada dia insya-Allah. Tuan-tuan tanda tentu elok-elok, tak mana kita berhenti. Esok kita akan sambung lagi. Waman ada, siapa yang kembali ambil riba. Bukan dia berhenti, tadi berhenti dah. Yang ni dia terus. Ustaz tersasul buruk dengan buruk. Concern sungguh sahabat-sahabat saya ni. Terima kasih banyak-banyak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. InsyaAllah saya ucap terima kasih kepada semua yang sama-sama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan tanda dialog kita akan sambung esok. Wa man ada, ini siapa yang kembali mengambil riba, masih melakukan perbuatan riba setelah datang kepadanya perintah dan larangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tengok apa pula kesan dia insya-Allah, kita akan sambung pada besok hari. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat, Azlina, Laili, Nur Aidah, Farili Iskandar, Nur Azizah, Sudin, Azalia, Salih Alaihi Muhammad. Insya-Allah tolong bagi sekali lagi nama kitab ni, Tafsir Ibnu Kathir rahimahullah taala. Tafsir Ibnu Kathir. Yang ni saya dah masuk jilid kedua. Jilid kedua ni salah satu daripada penerbit dia. Ada banyak penerbit insya-Allah.
Lagi sekali saya ucap terima kasih kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.